done, brother. God. God, man, look at this stupid man in her car. I was hiding in the woods, man. I couldn't find her ID. Pada 8 Mei 2009, Tommy Carlton yang berusia 35 tahun telah dibawa untuk disoal siasat setelah polis mendapati bekas isterinya telah dibunuh semasa pulang dari kerja. Setelah disoal mengenai hubungannya dengan Elizabeth Nicholas yang berusia 43 tahun, satu rahsia besar telah terungkai. Tommy kelihatan percaya dan yakin bahawa soal siasat itu hanya sekadar pemeriksaan rutin, sehinggalah polis mendedahkan bukti rakaman yang diperoleh melalui kamera pengawasan. Apakah yang terakam dalam video kamera pengawasan itu? Mengapakah Elizabeth Nicholas dibunuh? Pada tahun 1996, Tommy Lee Carlton dan Elizabeth Nicholas bertemu ketika sama-sama bekerja sebagai jururawat di sebuah fasiliti perubatan di Florida. Mereka menjadi rapat dan tidak lama kemudian hubungan mereka menjadi semakin serius. Mereka pun berkahwin pada tahun yang sama dan menjalani kehidupan yang bahagia. Pada tahun 1998, anak lelaki mereka, Eric, dilahirkan. Namun kelahiran anak tunggal mereka ini menyebabkan rumah tangga mereka mula mengalami masalah. Tommy mulai menjauhkan diri dan pasangan itu sering bertengkar kerana hal-hal yang remeh. Namun, 6 minggu selepas kelahiran anak mereka, Elizabeth menemui sesuatu yang mengejutkan. Ketika dalam proses pemulihan di hospital selepas menjalani pembedahan pundi hempedu, Tommy datang melawatnya. Dia membawa anak mereka, Eric, ke hospital. Tommy memperkenalkan seorang teman lelaki dan mengakui dirinya adalah seorang yang suka sesama jantina. Tommy meninggalkan Elizabeth untuk makan malam bersama temannya. Pada malam itu, Elizabeth berasa sangat dikhianati oleh suaminya. Hari demi hari, Tommy meluangkan lebih banyak masa di luar rumah bersama teman-teman lelakinya. Elizabeth yang semakin berasa tertekan dengan pengkhianatan oleh Tommy dan letih dengan pentekaran verbal yang perlahan-lahan bertukar menjadi pentekaran fizikal, akhirnya memohon penceraian pada tahun 2000. Selepas penceraian mereka, Elizabeth dan Tommy berkongsi hak penjagaan bersama terhadap Eric, tetapi anak mereka sering tinggal bersama Elizabeth. Rutin kehidupan mereka berjalan teratur seperti yang dirancangkan bersama. Untuk beberapa tahun pertama, Tommy tidak pernah culas dalam membayar nafkah anak kepada Elizabeth seperti yang diperintahkan oleh pihak mahkamah. Namun, tidak lama kemudian Tommy mula lepas tangan dan tidak lagi memberikan nafkah anaknya. Semuanya bermula apabila Elizabeth mula menjalin hubungan serius dengan seorang lelaki bernama Jay Salzman yang menyebabkan hubungan antara bekas suami isteri itu semakin keruh. Tommy tidak hanya gagal membayar nafkah anak selama beberapa tahun, malah dia juga berkeras ingin memperjuangkan hak penjagaan penuh ke atas anak mereka, Eric. Tommy percaya bahawa hubungan Jay dan Elizabeth akan meletakkan kehidupan anaknya dalam bahaya. Muak dengan konflik yang berterusan antara dirinya dan Tommy, Elizabeth akhirnya memfailkan permohonan di mahkamah untuk mengubah syarat-syarat nafkah ke atas anaknya. Selepas beberapa halangan, pihak mahkamah menetapkan tarikh 14 Mei 2009 sebagai tarikh perbicaraan. Selepas menerima perintah untuk hadir ke perbicaraan pada Januari 2009, Tommy seolah-olah mengubah pendiriannya apabila tidak mahu menjawab sebarang panggilan telefon dari Elizabeth dan tidak menghubungi anak lelakinya, Eric. Tidak lama kemudian, tanpa mereka ketahui, kehidupan mereka yang tenang akan menjadi lebih rumit. Tommy difahamkan mempunyai niat jahat terhadap Elizabeth. Dia bertemu dengan seorang lelaki bernama Ricky Donovan pada Jun 2008 semasa menghadiri sebuah perhimpunan Persatuan Narcotics Anonymous. Selepas menjalin persahabatan, Tommy memberitahu Ricky bahawa dia sedang mencari cara untuk menyingkirkan isterinya. Menurut Tommy, Elizabeth dan kekasihnya Jay sedang menyakiti anaknya, Eric, dan dia mahu hak penjagaan penuh terhadap anaknya. Lalu, Ricky pun memperkenalkannya kepada seorang lagi penagih bernama James Wood. Dalam beberapa minggu berikutnya, James dan Tommy menjadi semakin rapat. Sama seperti Tommy, James juga mempunyai seorang anak dari hubungan sebelumnya. Walau bagaimanapun, James tidak pernah berjumpa anaknya selama bertahun-tahun kerana dilarang bekas kekasihnya. Pada masa itulah Tommy mendedahkan kepada James tentang rancangan jahatnya untuk menyingkirkan Elizabeth. Ini termasuk meracuni Elizabeth dan sengaja bertembung dengan keretanya agar kelihatan seperti kemalangan. Tommy juga sanggup menawarkan diri untuk membunuh bekas kekasih James supaya dia dapat bersama anaknya sekiranya James bersetuju untuk membantunya membunuh Elizabeth. Pada mulanya James tidak memandang serius akan hal itu, tetapi selepas paksaan terus-menerus daripada Tommy yang selalu bercakap tentang hal itu setiap kali mereka bertemu, James
akhirnya menawarkan satu jalan penyelesaian. Pada 4 Mei 2009, Tommy dan James bertemu di Hotel Quality Inn di Osceola County, di mana dia mencadangkan kepada Tommy untuk meminta bantuan daripada seorang kawan bernama Billy yang boleh menyelesaikan masalahnya. Tanpa pengetahuan Tommy, perbualan mereka bertiga itu dirakam oleh Billy untuk mencegah Tommy daripada menarik diri kemudian hari. Mereka memulakan perbualan dengan santai sehingga Tommy akhirnya mula menerangkan kepada Billy tentang bagaimana anaknya dilayan dengan jahat oleh bekas isteri dan kekasih barunya. Ketiga-tiga mereka pergi ke kereta Tommy sambil meneruskan perbualan. Tommy dan Billy mula merangka butiran rancangan mereka itu dan hanya meminta Billy untuk menyingkirkan Elizabeth. Tommy memaklumkan bahawa rancangan itu perlu dilaksanakan sebelum 14 Mei 2009. Setelah bersetuju dengan tempoh masa yang diberikan, mereka mula mengatur cara untuk menyingkirkan Elizabeth. Tommy memberitahu Billy bahawa dia tidak mahu anaknya ada berdekatan ketika semuanya berlaku. Akhirnya, Billy memutuskan bahawa kaedah terbaik untuk membunuh Elizabeth adalah dengan cara menembaknya tepat di kepala. Selepas berunding, mereka bersetuju dengan bayaran pendahuluan sebanyak $500 sebelum hari Jumaat 8 Mei 2009, diikuti dengan 3 kali pembayaran sebanyak $500 dalam tempoh 6 minggu. Setelah selesai berbincang tentang bayaran dan cara untuk menyingkirkan Elizabeth, Billy menyuruh Tommy untuk mula menciptakan alibi sekiranya polis mula mengesyakinya sebagai suspek. Tommy bersetuju untuk keluar sepanjang minggu di kawasan sekitar bagi mengelakkan sebarang syak wasangka. Pada petang 6 Mei 2009, Billy bertemu Tommy di tempat letak kereta Dairy Queen di Kissimmee, Florida untuk membincangkan rancangan seterusnya. Sekali lagi pertemuan itu dirakam. Kali ini Tommy memutuskan untuk membawa Billy mengelilingi bandar sambil menunjukkan gambar anaknya Eric dan bekas isterinya Elizabeth. Tommy sekali lagi mengeluh tentang hubungannya dengan bekas isterinya. Dia terus bercakap tentang kebimbangannya terhadap keselamatan Eric dan mimpi buruk yang dialaminya. Mereka kemudian bersetuju untuk menghubungi satu sama lain sekitar tengah hari Jumaat 8 Mei 2009 sebelum Tommy menghantar Billy kembali ke tempat letak kereta Dairy Queen. Pada pukul 3 petang di hari yang sama, kedua-dua lelaki itu bersetuju untuk bertemu di tempat letak kereta Walmart di Osceola County. Mereka memandu seketika di sekitar kawasan tersebut dan Tommy menyerahkan $500 kepada Billy. Kemudian Billy menyatakan akan pergi ke rumah Elizabeth dan Tommy diminta menunggu panggilannya sebagai arahan supaya dia mula menciptakan alibi. Tommy meneruskan rutinnya. Beberapa jam kemudian, dia menerima panggilan dari Billy yang merupakan arahan untuk memastikan dirinya terakam jelas melalui kamera. Tidak lama selepas itu, Billy menghubungi Tommy dan berkata mereka perlu bertemu di Walmart sekali lagi. Tommy kelihatan lega setelah memikirkan rancangannya telah dilaksanakan dan kedua-dua lelaki itu pun membawa haluan masing-masing. Mereka sepakat untuk mengekalkan alibi mereka bagi mengelakkan sebarang bentuk komplikasi. Beberapa saat selepas Tommy keluar dari kereta Billy, dia menerima panggilan daripada detektif Irving Molina dari Jabatan Sheriff Osceola. Dia bergegas ke balai polis dan bertemu dengan detektif Molina dan rakan detektifnya, Brad Roller. Setelah urusan formal selesai, detektif Molina menjelaskan bahawa mereka diminta oleh teman lelaki Elizabeth iaitu Jay Saltzman untuk menghubungi Tommy. Detektif Molina kemudian memberitahu Tommy bahawa sesuatu yang buruk telah berlaku kepada Elizabeth. Tommy tidak menunjukkan banyak reaksi dan bertanya kepada dua-dua detektif sama ada dia sudah mati. Mereka menjelaskan bahawa alasan Tommy dipanggil ke balai polis adalah disebabkan berita serius mengenai bekas isterinya. Tidak lama selepas itu, detektif Molina bertanya kepada Tommy tentang perkahwinannya dengan Elizabeth dan Tommy pun menceritakan kepada detektif tentang hubungan mereka yang tidak stabil. Dia menjelaskan bahawa Elizabeth adalah seorang pembohong kompulsif dan telah menuduhnya melakukan serangan. Dia tidak memberikan gambaran yang baik tentang Elizabeth kepada polis. Tommy kemudian menyatakan bahawa Elizabeth melarangnya untuk mendekati anaknya dan juga menuduhnya memberikan ubat tidur kepada Eric. Tommy juga mendedahkan kepada detektif bahawa anaknya Eric telah mengadu kepada kawan baiknya, Mary Andrews, mengenai Jay. Menurut Mary, Jay telah bersikap kasar terhadap Eric. Tommy menjelaskan bahawa dia sengaja berhenti membayar nafkah anak supaya Elizabeth membawa hal itu ke mahkamah. Dia menggunakan kesempatan itu untuk mendedahkan sikap pembohong dan pilih kasih Elizabeth. Detektif Molina kemudian bertanya kepada Tommy jika dia mengetahui alamat terkini Elizabeth, yang mana dia mengatakan Elizabeth telah berpindah bersama teman lelakinya. Dia terus berkata bahawa dia tidak pernah berhubung dengan Elizabeth maupun Eric baru-baru ini. Detektif Roller kemudian bertanya kepada Tommy tentang rutin harian dan kegiatannya pada hari kejadian. Tommy menerangkan bahawa dia sedang melawat pesakit pada hari itu dan menerangkan keberadaannya mengikut masa. Dia memberitahu detektif bahawa dia menghabiskan masa yang lama berbual dengan jirannya, Mindy, dan akibatnya dia terlambat untuk jadi temu seterusnya. Apabila dia mendapati pesakit tersebut tiada di rumah, dia kembali ke apartmennya sebelum pergi untuk menyediakan IV drop terakhir untuk hari itu. Dalam perjalanannya, dia memutuskan untuk singgah di Walmart bagi membeli bunga untuk pesakit
pesakit terakhirnya pada hari itu. Namun Tommy membatalkan hasratnya apabila dia terpaksa bergegas ke balai polis selepas menerima panggilan dari Detektif Molina. Setelah bertanya kepada Tommy lebih banyak soalan tentang sikap Elizabeth, kedua-dua Detektif Molina dan Roller menjelaskan bahawa mereka sedang menyiasat kematian Elizabeth dan kes ini dilabelkan sebagai kes pembunuhan. Selepas mendengar hal tersebut, menurut kenyataan Tommy, Elizabeth terkenal dengan sikapnya yang sering membuat orang marah dan tidak peduli tentang perasaan orang lain. Dia bahkan menyatakan kebenciannya terhadap Elizabeth. Namun Detektif Molina dan Roller kemudian bertanya kepada Tommy jika dia mempunyai rakan di Kissimmee, yang mana dia menjawab dia hanya berkawan dengan pesakit-pesakitnya. Kemudian mereka menunjukkan kepadanya gambar Elizabeth selepas ditembak. Namun dia tidak menunjukkan sebarang minat dan malah bertanya tentang keberadaan Eric. Tommy menyangka bahawa segala-galanya berjalan mengikut rancangan dan yakin bahawa dia akan dibenarkan untuk pulang ke rumah. Namun, realitinya akan terungkap tidak lama lagi. Mimpi terburuk Tommy baru sahaja bermula. Dia berfikir telah merancang pembunuhan yang sempurna, tetapi apa yang berlaku seterusnya hanya terjadi dalam filem. Pembunuh upahan yang disewa untuk membunuh bekas isterinya kini sedang berdiri di hadapannya. Tanpa dia ketahui, Billy, pembunuh upahan itu adalah seorang anggota polis yang sedang menyamar. Dia adalah lelaki yang sama yang diperkenalkan oleh James Wood di Hotel Quality Inn yang telah dibayar untuk membunuh Elizabeth. Detektif Roller dan Molina kemudian mendedahkan bahawa mereka telah menjalankan siasatan selama lebih 2 minggu. Detektif Molina mendesak Tommy untuk menjelaskan alasan dia meneruskan rancangan untuk membunuh bekas isterinya. Perubahan sikap jelas kelihatan dalam diri Tommy. Sergeant Black, ketua unit jenayah berat yang memimpin siasatan, memasuki bilik tersebut. Sergeant Black menunjukkan kepada Tommy sejumlah wang yang telah diberikan awalnya untuk Billy dan menunjukkan semua rakaman pengawasan sepanjang minggu itu. Apa yang lebih mengejutkan adalah ternyata bekas isterinya sebenarnya masih hidup. Dalam minggu-minggu berikutnya, Tommy memutuskan untuk mewakili dirinya sendiri dan akhirnya dimaklumkan mengenai operasi penyamaran oleh pasukan penyiasat. Pada awal Mei 2009, James Wood menghubungi Deputy Sheriff David Snyder, seorang rakan daripada keluarganya. Dia memberitahu Snyder bahawa dia telah bertemu dengan seorang lelaki bernama Tommy Carlton melalui seorang kawan dari Persatuan Narcotics Anonymous. James menerangkan bahawa Tommy sedang mencari seseorang untuk membantu membunuh bekas isterinya, Elizabeth Nicholas. James memberitahu Deputy Snyder bahawa pada mulanya dia tidak percaya Tommy serius tentang hal itu, tetapi setelah topik tersebut dibangkitkan beberapa kali, dia mula bimbang. Pada 4 Mei 2009, James bersama Deputy Snyder bertemu dengan Sergeant Willie Black dari unit jenayah ganas Jabatan Sheriff Osceola County. James dan Sergeant Black duduk bersama Detektif Molina dan Roller. Ketiga-tiga pegawai itu menyoal James dan dia menceritakan kisah tentang Tommy Carlton. Kemudian memutuskan untuk membawa Lieutenant Howard Griffin yang sering bekerja dalam penyamaran untuk membantu menyiasat Tommy Carlton. Dia menerima panggilan telefon dari unit jenayah ganas dan dimaklumkan bahawa dia perlu datang serta diberikan penerangan tentang Tommy Carlton yang sedang mencari seseorang untuk membunuh bekas isterinya. Di bawah bimbingan ketiga-tiga pegawai itu, James membuat panggilan telefon kepada Tommy dan mengatur pertemuan pada malam itu di Hotel Quality Inn. Setelah bersetuju untuk bertemu, pegawai mula memasang pengawasan dan mempersiapkan Agent Griffin untuk peranannya sebagai pembunuh upahan Billy. Pertemuan pertama antara Tommy dan Billy juga akan berlangsung pada malam itu ketika unit jenayah ganas mula menyediakan pengawasan di bilik bersebelahan hotel. Semasa pertemuan pertama, Tommy menunjukkan tanda-tanda gelisah kerana dapat merasakan bilik hotel mungkin telah dipasang alat penyadap. Dia diyakinkan oleh James dan Billy bahawa perkara seperti itu tidak berlaku. Tommy kemudian meninggalkan bilik untuk mengambil pen dan ketika keluar, dia mula merasa paranoid. Secara tiba-tiba, dia menjenguk ke dalam bilik sebelah melalui celah langsir. Tommy yakin dia melihat beg bimbit logam yang dipasang alat pendengar di atas meja. Dia kembali ke bilik James dan memberitahu mereka tentang kecurigaannya. Mereka bertiga memeriksa kembali namun tidak menemui apa-apa. Merasa tidak selesa, mereka memutuskan untuk duduk di dalam kereta Tommy dan meneruskan perbincangan mereka untuk membunuh Elizabeth. Sambil semua perbualan itu dirakam. Satu rancangan dirangka dan jumlah bayaran dipersetujui sebelum ketiga-tiga lelaki itu berpisah. Dalam tempoh 5 hari berikutnya, Tommy telah bertemu dengan Agent Griffin sebanyak 3 kali. Dalam pertemuan ini, Tommy memberikan gambar-gambar Elizabeth dan anak mereka, Eric. Kedua-dua lelaki juga telah bersetuju tentang kaedah pembunuhan yang akan digunakan. Sementara itu, pegawai menghubungi Elizabeth dan menerangkan rancangan Tommy. Dia bersetuju untuk memberi kerjasama dan membantu operasi mereka bagi menangkap Tommy pada ketika dia sedang melaksanakan rancangannya. Selepas Elizabeth bersetuju, Agent Griffin bersiap sedia untuk bertemu dengan Tommy buat kali ketiga pada 8 Mei 2009. Dalam pertemuan ini, Tommy membayar Agent Griffin sebanyak $500
dolar dengan janji bayaran tambahan $1,500 dalam 6 minggu akan datang. Selepas itu, kedua-dua lelaki berpisah sementara pejabat syarif bersiap sedia untuk menyediakan lokasi jenayah. Ketika pegawai mengambil gambar Elizabeth sebagai bukti dia telah dibunuh untuk ditunjukkan kepada Tommy, Griffin menghubungi beliau dan mengarahkannya untuk mula menciptakan alibi. Setelah semuanya selesai, kedua-dua lelaki bersetuju untuk bertemu pada malam Jumaat di Walmart yang sama. Detektif Molina dan Roller memantau interaksi mereka dari sebuah van pengawasan di mana Griffin menunjukkan gambar Elizabeth kepada Tommy. Setelah Tommy meninggalkan kereta Griffin, dia dihubungi oleh detektif Molina dan diminta untuk singgah di pejabat syarif bagi membincangkan kejadian yang menimpa Elizabeth. Tommy Carlton dibicarakan pada 7 Februari 2011 di Mahkamah Osceola County dengan Hakim Scott Palladino yang memimpin kes tersebut. Pendakwa raya yang diketuai oleh Peguam Michelle Heller berpendapat bahawa Tommy Carlton ingin bekas isterinya mati dan bahawa dia tidak menunjukkan sebarang rasa penyesalan sepanjang rancangan pembunuhannya. Tertuduh, Tommy Carlton membenci bekas isterinya dan ingin membunuhnya, lalu dia mengupah Billy, pembunuh upahan yang menyamar. Ketika ejen Griffin menunjukkan foto isterinya yang telah ditembak daripada telefon bimbit kepadanya, apa reaksi Tommy? Dia berkata, "Sweet," dan kelihatan gembira. Dia sebenarnya sangat menginginkan bekas isterinya mati, lenyap dari hidupnya, cuma dia tidak menyangka bahawa dia akan ditangkap. Pihak pendakwa menggunakan rakaman video dan audio yang dikumpulkan oleh pejabat syarif Osceola County semasa operasi penyamaran mereka untuk menunjukkan sikap tenang Tommy ketika melaksanakan rancangannya tanpa memikirkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Selepas kenyataan pembukaan oleh pihak pendakwa dan pembelaan, saksi-saksi termasuk pegawai dari operasi penyamaran, pemberi maklumat polis James Wood dan bekas isteri Tommy memberikan keterangan. Detektif Molina dan Roller memberi keterangan di mahkamah tentang keseluruhan operasi penyamaran dan bagaimana mereka menyusunnya. Mereka juga memberikan keterangan lanjut tentang bagaimana tingkah laku Tommy berubah semasa soal siasat setelah mengetahui dia telah ditangkap. Pada 10 Februari 2011, Tommy Carlton didakwa dengan cubaan melakukan pembunuhan darjah pertama kerana mengupah seorang pembunuh untuk membunuh bekas isterinya. Kes ini mencerminkan bagaimana emosi seperti kebencian dan kemarahan dapat mendorong seseorang untuk mengambil tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketidakmampuan Tommy untuk mengatasi perasaannya terhadap bekas isterinya membawa kepada keputusan yang menghancurkan hidupnya. Jangan lepaskan peluang untuk menyelami lebih banyak kes-kes yang menggemparkan. Setiap kisah membongkarkan misteri akan membuatkan anda terpegun. Jaga diri dan keluarga anda.